8.1 Pembentukan Dasar Ekonomi Baru DEB. Latar belakang pembentukan. Majlis Perundingan Negara (MAPEN) ditubuhkan pada bulan Januari 1970. MAPEN dianggotai oleh pelbagai lapisan masyarakat. MAPEN ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Hasilnya, terbentuk satu dasar ekonomi negara yang dikenali sebagai DEB. Beberapa pakar ekonomi dari dalam dan luar negara diamanahkan untuk merancang dan merangka dasar berkenaan. Antara pakar yang terlibat termasuklah Dr. Rais Saniman, Malaysia, Dr. Jess Fallon, Norway dan Dr. Jack R. Parkinson dari Britain. Matlamat Dasar Ekonomi Baru DEB. Matlamat DEB adalah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum dengan menggunakan strategi bersifat serampang dua mata. Serampang dua mata tersebut ialah membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Seterusnya, menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Terdapat isu yang berkaitan dengan rancangan membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat semasa DEB dilancarkan. Isu ekonomi tersebut ialah jurang sosioekonomi antara bumi putera dengan bukan bumi putera. Jurang sosioekonomi antara pantai timur dengan pantai barat, jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dengan bandar, dan jurang sosioekonomi antara negeri. Subtopik 8.2 Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru DEB. Dasar Ekonomi Baru DEB dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan bertujuan melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui agihan ekonomi yang seimbang. Beberapa langkah dilaksanakan berkaitan dengan usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Antaranya termasuklah meningkatkan taraf hidup rakyat, memperkenalkan rancangan buku hijau, memperkasakan peranan agensi kerajaan, pembangunan tanah oleh Felda, pembangunan wilayah pemilikan modal saham, pengenalan industri kecil dan sederhana IKS dan pendidikan untuk tenaga kerja mahir. Rancangan meningkatkan taraf hidup melibatkan penduduk di luar bandar dan di bandar. Penduduk di luar bandar. Tumpuan diberikan kepada penduduk miskin yang terdiri daripada petani, pekebun getah dan kelapa, nelayan, buruh dan penduduk kampung baharu. Usaha pembangunan dilakukan menerusi kegiatan gerakan koperasi yang sedia ada di luar bandar dan program yang dilaksanakan termasuklah penerokaan tanah baharu, bantuan peralatan pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja, kemudahan kredit, pemasaran dan pusat kemajuan peladang.
Penduduk di bandar pula menghadapi kemiskinan disebabkan pendapatan yang rendah dan masalah perumahan. Usaha dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan yang membuka peluang pekerjaan lebih banyak dan meningkatkan pendapatan golongan miskin pelbagai kaum. Golongan ini juga disediakan dengan kemudahan asas seperti pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa dan buku teks percuma, makanan tambahan kepada kanak-kanak dan program rumah murah. Rancangan buku hijau peringkat kebangsaan telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Husin pada 20 Disember 1974. Matlamat rancangan ini untuk menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Rancangan ini memberikan tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya, mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, penternakan, pemasaran yang baik dan projek kecil yang lain. Peranan agensi kerajaan. Beberapa agensi kerajaan ditubuhkan untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang boleh menambahkan pendapatan rakyat dan membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk semua kaum. Agensi ini juga memberikan bantuan dari segi peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman dan khidmat nasihat. Antara agensi tersebut termasuklah Lembaga Beras dan Padi Negara, LPN, Lembaga Pertubuhan Peladang, LPP, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM dan Rubber Industry Smallholders Development Authority RISDA atau dikenali sebagai pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah. Seterusnya, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Felda dan Pembangunan Tanah. Pembukaan tanah baharu untuk pertanian dilakukan secara teratur di bawah Felda. Penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke kawasan Felda yang baru dibangunkan. Mereka diberi tanah seluas 10 ekar untuk diusahakan dengan tanaman kelapa sawit, getah dan rumah kediaman. Selain itu, terdapat kemudahan lain seperti klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi Felda yang dapat mengubah taraf kehidupan mereka. Felda juga menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneroka pembukaan tanah baharu untuk pertanian. Di Sabah, kerjasama Felda dengan Yayasan Sabah telah membawa kepada pembukaan Felda Wilayah Sahabat, Lahad Datu dan Felda Umas di Tawau. Felda juga mengadakan kerjasama dengan Sarawak melalui Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority (SELCRA) untuk pembukaan ladang kelapa sawit. Seterusnya, pembangunan wilayah. Program pembangunan wilayah dijalankan dengan pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Antara lembaga yang bertugas ialah Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Kejora, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Ketengah, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, Dara, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, Kesedar. Urban Development Authority UDA atau dikenali sebagai Perbadanan Pembangunan Bandar ditubuhkan pada tahun 1971 yang berperanan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baharu. Antaranya termasuklah pembukaan bandar baharu dan kawasan perindustrian di Bandar Tun Husin On Ceras dan Bandar Baru Uda Skudai.
Kemudian, pemilikan modal saham. Kaum Bumiputera ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Keadaan ini mewujudkan perbezaan dari segi taraf hidup dan jumlah pendapatan antara kaum Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Usaha dilakukan untuk menambah pemilikan modal saham Bumiputera dalam sektor korporat bagi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera MPPB melalui penubuhan Permodalan Nasional Berhad PNB pada 17 Mac 1978. Amanah Saham Nasional ASN dan Amanah Saham Bumiputera ASB dilancarkan untuk memudahkan kaum Bumiputera memiliki saham dalam syarikat berhad. Kaum bukan Bumiputera turut diberi peluang dalam pemilikan modal saham dengan pengenalan Amanah Saham Malaysia. Seterusnya, pengenalan Industri Kecil dan Sederhana IKS. Industri kecil dan sederhana merujuk industri pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. Rakyat diberi peluang mengusahakan industri desa serta IKS. Usaha ini bagi memperbaik taraf hidup rakyat serta menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Industri ini meliputi kraft tangan, makanan, pakaian dan inap desa. Antara IKS yang berjaya termasuklah Best Farm Co, Nurul Food Industry Enterprise, Ramli Food Processing Sendirian Berhad dan Faiza Marketing Sendirian Berhad. Pinjaman, insentif dan nasihat diberikan melalui Bank Bumiputera 1965. Perbadanan Nasional Berhad 1969, Bank Pertanian Malaysia 1969 yang kini dikenali sebagai Agrobank. Skim Pinjaman Khas Pertanian 1970 dan Amanah Ikhtiar Malaysia 1987. Hasilnya, muncul ramai usahawan muda yang dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Tambahan lagi, pendidikan tenaga kerja mahir. Kerajaan mengambil langkah untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian. Asas kepada latihan kemahiran ini diberikan sejak di bangku sekolah melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Pendidikan menengah atas dibahagikan kepada dua jurusan, iaitu akademik dan vokasional. Bagi memenuhi keperluan ini, sekolah teknik dan vokasional, maktab perguruan teknik, politeknik, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti iaitu Institut Teknologi Mara ditubuhkan. Kursus kemahiran ditawarkan dalam pelbagai bidang untuk menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir. Kesannya, pekerja mahir dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan melalui kemahiran yang dimiliki. Subtopik 8.3 Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Latar belakang pembentukan. Dasar Pembangunan Nasional DPN dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat pada 17 Jun 1991. DPN merupakan kesinambungan DEB yang dirangka untuk tempoh 10 tahun bermula 1991 hingga tahun 2000 melalui rangka rancangan jangka panjang kedua RRJP2. DPN merupakan usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju berdasarkan Wawasan 2020.
Matlamat Dasar Pembangunan Nasional DPN. Matlamat DPN adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Matlamat ini dapat dicapai melalui pembangunan seimbang antara negeri dan antara bandar dengan luar bandar melalui beberapa aspek. Matlamat DPN dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia ke-6 dan Rancangan Malaysia ke-7. Objektif Dasar Pembangunan Nasional DPN. DPN adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dengan memperkukuh kestabilan sosial dan politik serta mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. DPN menetapkan langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf negara yang maju dalam semua aspek seperti keadilan sosial, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajaan serta kecemerlangan ekonomi. Not be developed only in the economic sense. It must be a nation that is fully developed along all the dimensions: economically, politically, socially, spiritually, psychologically and culturally. Strategi Dasar Pembangunan Nasional DPN. Dasar Pembangunan Nasional DPN menggunakan beberapa strategi yang merangkumi bidang ekonomi, sosial serta pembangunan kemudahan fizikal untuk meneruskan usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Dalam aspek ekonomi, pelibatan aktif pihak swasta dalam pembangunan ekonomi negara, melaksanakan program penanaman semula, penggunaan sains dan teknologi, meningkatkan pemilikan saham Bumiputera. Dalam aspek sosial, memberikan insentif serta kemudahan pendidikan untuk kemajuan masyarakat miskin tanpa mengira kaum. Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera, membentuk masyarakat yang berdisiplin dan progresif. Dalam aspek kemudahan fizikal dan alam sekitar, menyediakan dan menambah baik kemudahan asas, pembangunan mapan tanpa mengabaikan alam sekitar. Subtopik 8.4 Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Strategi asas DEB diteruskan dalam pelaksanaan DPN iaitu membasmi kemiskinan serta menyusun semula masyarakat untuk memperbaik ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum. Pelaksanaan DPN juga dilakukan melalui pemilikan modal saham dan pembangunan wilayah. Pembasmian kemiskinan. Kerajaan meneruskan usaha untuk menghapuskan kemiskinan tegar dalam kalangan pelbagai kaum, khasnya golongan Bumiputera. Pemberian subsidi dan sokongan diteruskan kepada golongan penanam padi dan nelayan. Tumpuan diberikan ke arah mempertingkatkan produktiviti pengeluaran mereka. Golongan belia pula diberi latihan di agensi kerajaan seperti Pusat Latihan Kemahiran Giat Mara dan Institut Latihan Perindustrian ILP bagi membolehkan mereka mendapatkan kerja yang berkaitan dengan kemahiran dan berpendapatan tinggi. Penyusunan semula masyarakat. Langkah menyusun semula masyarakat dilakukan dengan pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera MPPB. Hal ini bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 153, iaitu
meningkatkan tenaga kerja dan penyertaan bumi putera dalam pengurusan sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan, latihan dalam bidang pengurusan harta dan etika perniagaan diberikan oleh agensi kerajaan, kemudian pemberian kontrak, kuota dan lesen kepada perniagaan milik Bumi Putera dan syarikat usaha sama dengan bukan Bumi Putera turut dilaksanakan. Seterusnya, perhatian khusus diberikan kepada penyertaan Bumi Putera dalam IKS. Selain itu, usaha sama secara aktif antara Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera digalakkan untuk membolehkan syarikat Bumi Putera meningkatkan prospek perniagaan. Bagi membolehkan Bumi Putera bersaing dalam perniagaan moden, mereka akan didedahkan dengan teknologi terbaharu, di samping kemudahan modal, maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dalam pasaran antarabangsa. Matlamat penyusunan semula masyarakat akan memastikan corak tenaga kerja di pelbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi bagi mencerminkan komposisi pelbagai kaum di dalam negara. Penyusunan semula modal saham. Penyusunan semula modal saham dalam sektor korporat terus dilaksanakan di bawah DPN. Langkah ini dibuat supaya bahagian saham kaum Bumi Putera dapat dipertingkat selaras dengan matlamat asal DEB bagi mencapai sekurang-kurangnya 30% dalam pemilikan, penguasaan dan pengurusan sektor moden. Tindakan akan diambil melalui program penswastaan bagi memperuntukkan sejumlah saham untuk projek yang diswastakan kepada Bumi Putera. Penswastaan syarikat perniagaan milik agensi amanah yang dihaskan untuk Bumi Putera adalah seperti yang berikut. Majlis Amanah Rakyat (MARA), Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN). Pada masa yang sama, kaum bukan Bumi Putera diberi peluang untuk menyertai projek penswastaan. Pembangunan wilayah. Kerajaan meneruskan rancangan pembangunan wilayah untuk meningkatkan integrasi ekonomi yang saling melengkapi antara negeri. Usaha memperbaik ketidakseimbangan pembangunan wilayah memudahkan pencapaian kesamarataan pendapatan antara kaum di negara ini. Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI), Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ditingkatkan. Kemudian, konsep pertanian pintar digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Penyebaran industri terpilih digalakkan dengan mendorong sektor swasta menempatkan semula kilang tambahan di negeri yang kurang maju dengan kemudahan fizikal, pendidikan, kesihatan dan perumahan. Kawasan-kawasan ini akan menjadi pusat pertumbuhan baharu ekonomi yang dapat menyumbang kepada pembangunan wilayah. Subtopik 8.5 Pencapaian Dasar Ekonomi Baru DEB dan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Penurunan kadar kemiskinan. Kadar kemiskinan di Malaysia berjaya dikurangkan. Usaha kerajaan mempelbagaikan kegiatan ekonomi, membuka peluang pekerjaan dan menambah pendapatan isi rumah yang melibatkan semua kaum. Pelaksanaan DEB menyebabkan kadar kemiskinan penduduk dapat dikurangkan daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 17.1% pada tahun 1990.
Kemudian, pelaksanaan DPN pula mengurangkan kadar kemiskinan kepada 7.2% pada tahun 2000. Seterusnya, peningkatan kualiti hidup. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan menyebabkan kualiti rakyat meningkat. Hal ini dapat dilihat dari aspek peningkatan tahap kesihatan rakyat yang semakin baik. Begitu juga dari aspek pendidikan, pemilikan barang keperluan asas dan penyediaan infrastruktur seperti hospital dan klinik untuk keperluan rakyat. Kualiti hidup menunjukkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara semakin baik selepas tahun 1990. Kemunculan golongan pertengahan. Dasar ekonomi baru DEB dan DPN berjaya meningkatkan penyertaan bumi putera dan bukan bumi putera dalam pekerjaan di bandar dengan kewujudan masyarakat baharu yang terdiri daripada golongan profesional, pemodal, teknikal, pentadbiran dan pengurusan. Perkembangan ekonomi menyebabkan keperluan terhadap bidang kerja ini semakin meningkat. Mereka dianggap sebagai golongan pertengahan dalam masyarakat. Kemunculan golongan ini menunjukkan dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan dan pihak swasta memberikan kesan terhadap peningkatan taraf hidup rakyat. Masyarakat baharu ini juga memberikan sumbangan yang besar kepada pendapatan dan kemakmuran negara. Kemudian, masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera. Masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera diwujudkan melalui DEB dan DPN yang bergiat dalam bidang ekonomi. Golongan ini membentuk kelas bumi putera komersial yang melibatkan diri dalam sektor korporat. Muncul tokoh bumi putera dalam bidang perbankan, pemodal saham, pemilik syarikat, pemilik pelabuhan dan usahawan muda. Kemunculan golongan ini turut memberikan faedah kepada peningkatan taraf hidup golongan miskin dengan tawaran pekerjaan dalam syarikat dan industri yang dimiliki oleh golongan ini. Sebagai contoh, Tan Sri Muhammad Effendi Norwawi, tokoh ahli perniagaan. Tan Sri Azman Hashim, tokoh perbankan. Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, tokoh korporat. Dan Tan Sri Mustafa Kamal, tokoh hartana. Pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan berlaku seiring dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan tenaga kerja mahir yang berpendidikan. Selepas tahun 1990, berlaku pertumbuhan institusi pendidikan di bawah kelolaan pihak kerajaan dan swasta. Pada masa yang sama, muncul graduan dalam bidang sains, teknologi dan teknikal. Kebolehan dalam bidang ini amat diperlukan kerana permintaan yang tinggi dalam bidang perindustrian dan keekonomi. Pendidikan tinggi juga memperbaik taraf hidup rakyat Malaysia. Seterusnya, pengangkutan dan perhubungan. Pembangunan ekonomi memberikan kesan terhadap pemodenan pengangkutan awam. Pelaburan dibuat oleh pihak kerajaan dan swasta dalam bidang pengangkutan untuk memenuhi keperluan perindustrian serta perdagangan. Jaringan sistem jalan raya, pengangkutan udara, kereta api dan pelabuhan yang moden merancangkan aktiviti ekonomi negara, termasuklah ke kawasan pedalaman. Sistem pengangkutan juga memudahkan proses integrasi antara Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Perkembangan wilayah.
Perkembangan ekonomi melalui DEB dan DPN menyebabkan kemunculan beberapa bandar baharu, antaranya termasuklah Felda Segitiga Jengka yang berkembang daripada sebuah tanah rancangan Felda menjadi sebuah bandar. Bandar ini kemudiannya dikenali sebagai Bandar Tun Abdul Razak pada 7 Julai 2011. Jengka ditubuhkan melalui projek Segitiga Jengka oleh Felda. Nama Segitiga Jengka digunakan dengan mengambil kira lokasi jengka yang terletak di antara 3 daerah, iaitu Temerloh, Maran dan Jerantut. Pelbagai kemudahan perkhidmatan disediakan seperti pejabat pos, hospital, bank, institusi pendidikan, stadium mini, pusat perniagaan dan pejabat pentadbiran kerajaan. Terdapat kilang yang beroperasi di kawasan perindustrian di bandar ini seperti Kilang Alps, Kilang Bimbingan Bank Pembangunan serta bengkel kereta dan motor. Aspek ekonomi. Perindustrian berteknologi tinggi. Perindustrian ini melibatkan penggunaan jentera moden yang memerlukan kemahiran tinggi dan modal yang besar. Industri teknologi tinggi dikendalikan oleh The Heavy Industries Corporation of Malaysia Berhad, HICOM, yang ditubuhkan pada tahun 1980. Antara projek yang dilaksanakan termasuklah membaiki kapal, limbungan pasir gudang Johor, besi dan keluli di Perai Pulau Pinang dan Teluk Kalung Terengganu, loji gas cecair di Bintulu Sarawak, stesen jana kuasa di Raup Pahang, kilang penapis petroleum di Kerteh, Lutong dan Port Dickson, dan satelit komunikasi. Seterusnya, kawasan perindustrian baharu. Pelaksanaan DEB dan DPN mewujudkan pelbagai bentuk kawasan perindustrian, antaranya termasuklah estet perindustrian, zon perindustrian bebas, dan taman teknologi industri. Estet perindustrian. Estet perindustrian dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKEN, pihak berkuasa pembangunan wilayah dan pihak swasta. Kawasan ini dibangunkan sebagai bandar terancang yang mengandungi kawasan perumahan, pusat perniagaan dan perindustrian serta pusat rekreasi. Kemudian Taman Teknologi Perindustrian. Taman Teknologi Perindustrian merupakan pusat penyelidikan dan pembangunan industri. Pusat ini di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Kementerian ini dipertanggungjawabkan untuk menjalankan penyelidikan dan inovasi bagi membangunkan teknologi perindustrian. Zon perindustrian bebas. Zon perindustrian bebas merupakan kawasan perdagangan yang diberi pelepasan cukai atau takrif sebagai insentif. Tujuannya menarik pengusaha melabur dan merangsang ekonomi kawasan sekitarnya. Kawasan ini sering digunakan oleh syarikat multinasional seperti Sime Darby Berhad, Axiata Group Berhad dan Proton Holdings Berhad untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan perdagangan. Kenderaan buatan Malaysia.
Penubuhan Haikom dan Kajian Dasar Perindustrian Malaysia pada tahun 1993 telah menggalakkan pertumbuhan industri kereta dan motosikal buatan Malaysia. Industri kereta tempatan dipelopori oleh Perusahaan Automobil Nasional, Proton, dan Perusahaan Automobil Kedua, Pro2. Proton ditubuhkan pada 7 Mei 1983, manakala Pro2 pula ditubuhkan pada tahun 1993. Motosikal dan enjin nasional sendirian Berhad, Modenas merupakan syarikat pengeluar motosikal nasional yang menghasilkan pelbagai model motosikal kecil 200cc untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Perusahaan kereta dan motosikal nasional membuka peluang pekerjaan untuk tenaga kerja yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum di negara ini. Langkah ini dapat meningkatkan pendapatan rakyat dan taraf hidup masyarakat.